Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah bagi tahun 3. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita bacakan doa sebelum belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, pelajar-pelajar tahun 3. Okey, kita nak flashback sikit supaya kamu tak lupa. Dalam video-video yang sebelum ni, dalam video yang terbaru yang lepas, minggu lepas, kita dah ada belajar tentang mukjizat Nabi Muhammad. Pelajaran 3, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat, perkara luar biasa yang berlaku kepada para rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi dekat para rasul tersebut. Mukjizat ada 2 kategori, maknawi yang tak nampak tapi boleh faham, mukjizat hissi yang boleh nampak guna mata. Jadi ada 5 jenis yang kita tahu. Contoh mukjizat ada 5, bukan jenis. Ada 5 contoh mukjizat yang berlaku kepada Nabi Muhammad yang kita dah belajar. Ada 4, iaitu yang pertama Al-Quran, mukjizat maknawi, kita dah belajar, saya dah ceritakan. Yang kedua, kita dah belajar peristiwa keluarnya air dari celah jari Nabi Muhammad SAW. Perkara ini peristiwa ni terjadi nampak oleh para sahabat. Jadi peristiwa lain yang para sahabat nampak adalah bulan terbelah 2. Peristiwa yang minggu lepas saya ada terangkan pada kamu, saya ceritakan adalah peristiwa melambatkan matahari terbenam. Okey, jadi ada lagi satu mukjizat maknawi, Isra' dan Mi'raj. Yang ini yang kita akan teruskan dalam tajuk kita hari ini, kali ini, dalam video kali ini. Okey, jadi kita dah masuk tajuk baru, Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni banyak ceritanya, cerita dia best. Jadi kita akan masuk dalam tajuk yang terakhir, tajuk besar yang terakhir, iaitu pelajaran 4, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kamu jangan confuse. Okey, start daripada sekarang, kena fokus, peka, alert tau. Isra' dan Mi'raj, 2 perkataan yang berbeza, mempunyai maksud yang berlainan. Isra' lain, Mi'raj lain. Okey, faham dah? Setakat ni faham kan? Saya harap kamu faham lah. Isra' lain, Mi'raj lain. Dia 2 perkara yang berlainan. Dua benda yang berlaku, benda lain lah nak cakap. Macam ayam dengan ikan, lain kan? Samalah juga macam Isra' dan Mi'raj. Isra' lain, Mi'raj lain. Macam tu. Okey, jadi kita nak bacakan ni. Unit 1, kita kena tahu pengertian Isra' tu apa, Mi'raj tu apa. Macam mana Ustazah Hani boleh kata lain pula? Kita kena tahu pengertian dia dulu. Pengertian Isra' dan Mi'raj. Nampak kan? Saya dah buat warna dia lain dah. Maknanya dia ni memang betul-betul lain. Isra' ni warna biru, Mi'raj ni warna merah. Jadi memang betul-betul lain. Kamu jangan confuse, saya harap. Isra' maksudnya adalah perjalanan malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey. Alhamdulillah. Jadi Isra' ini adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Masjidil Haram ni terletak di Mekah. Masjidil Aqsa ini terletak di Palestin. Lain tempatnya. Nampak tak ada peta ni? Saya harap kamu nampak lah. Yang ini Mekah. Masjidil Haram terletak di Mekah. Masjidil Aqsa terletak di Palestin. Ni, kat sini. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga dipanggil sebagai Baitul Maqdis. Dia ada dua nama. Okey. Jadi daripada perjalanan daripada Mekah, daripada Masjidil Haram ni yang terletak di Mekah, pergi ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin. Daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Berlaku waktu malam. Gelap. Bayangkan langit tengah gelap masa tu. Orang tak ada. Orang semua dekat rumah masing-masing. Dah nak tidur dah masa tu. Bayangkan situasi tu dalam kepala. Langit gelap. Orang semua dalam rumah masing-masing. Dah nak ready nak tidur. Masa tu. Bayangkan situasi macam tu. Lepas itu, Nabi Muhammad, masa tu, waktu macam tu lah, Nabi Muhammad melakukan ni, menjalani perjalanan ni, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah Isra. Macam tu. Okey, Mi'raj pula, kita tengok Mi'raj. Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke alam langit untuk dipertemukan, Allahu Akbar, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril. Okey. Mi'raj. Mi'raj ni kita tengok perjalanan Nabi Muhammad. Ni cerita Nabi Muhammad punya perjalanan ni. Dari Masjidil Aqsa. Okey. Tadi ceritanya daripada Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Nabi Muhammad masa ni, Nabi Muhammad ada rumah duduk dekat Mekah. Nabi Muhammad tak pindah dekat Madinah lagi. Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad ada dekat Mekah. Nabi Muhammad duduk di Mekah. Rumah Nabi Muhammad ada dekat Mekah masa tu. Nabi Muhammad tinggal di Mekah ceritanya ya. Okey, jadi masa Nabi Muhammad duduk di Mekah, berlakulah Isra Mi'raj. Waktu tu malam, tengah-tengah malam. Tengah malam lah ni, malam, gelap. Orang dah ready dekat rumah masing-masing, dah nak tidur. Masa tu lah berlakunya Isra. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas di Mekah, bawa pergi Masjidil Haram. Lepas tu dari Masjidil Haram, Nabi Muhammad Isra ke Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil, ini yang kita namakan Isra. Dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa ni dinamakan Isra. Daripada Masjidil Aqsa naik ke langit tu. Naik ke langit. Nabi Muhammad pergi naik ke langit. Masuk pergi ke angkasa lepas, pergi naik atas lagi. Saya pun tak pernah naik. Jadi sampai situ je takut kita tahulah. Tapi naik ke atas tu. Yang itulah dinamakan Mi'raj. Naik atas sampai atas sekali jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dekat atas sekali tu. Itulah yang dinamakan Mi'raj, perjalanan Mi'raj. Maknanya nak cakap Isra ini perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa pergi ke langit ke atas tu. Alam langit ke atas. Jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya harap kamu semua dapat faham dah sampai kat sini. Peristiwa ni berlaku pada waktu malam ya, waktu malam. Okey, jadi kita pergi ke tajuk kedua ni, unit 2. Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah.
Okey. Kita mula. Nah, dari sinilah kita nak mulakan cerita Isra' Mi'raj. Cerita Isra' Mi'raj. Okey, tadi saya cerita Nabi Muhammad duduk di Mekah. Rumah Nabi Muhammad ada di Mekah. Okey, ceritanya Nabi Muhammad tengah duduk dekat rumah lah. Kamu bayang. Nabi Muhammad tengah duduk kat rumah. Waktu tu malam dah. Bayangkan dah waktu tu malam, langit gelap. Orang masing-masing dekat rumah masing-masing dah ready nak tidur. Nabi Muhammad pun ada dekat rumah Nabi Muhammad sendiri. Duduk kat rumah masing-masing. Lepas itu, dua malaikat datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dapat bayang? Dapat bayang? Okey, bayangkan. Jadi, malaikat tersebut adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Datang jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ajak pergi ke Masjidil Haram. Jadi pergilah. Tak tahulah jalan kaki ke naik apa-apa kenderaan ke. Tapi pergilah bertiga, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail dengan Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram berlakulah peristiwa ini. Dada Nabi Muhammad dibelah. Ini kali kedua dada Nabi Muhammad SAW dibelah. Kalau kamu ingat lagi, saya harap kamu ingat lagi lah. Tahun 2 ada belajar. Peristiwa Syaqqas Sadr. Masa tu Nabi Muhammad tengah tinggal dengan ibu susuan baginda Halimatus Sa'diyah. Masa tu Nabi Muhammad tengah main-main dengan saudara susuan baginda. Anak Halimatus Sa'diyah ni tengah main-main dengan Nabi Muhammad SAW. Masa tu kecil, umur kecil lagi. Tengah main-main, lepas tu tiba-tiba datang malaikat. Masa tu yang budak kecil tak tahulah itu malaikat. Lepas tu dada Nabi Muhammad tu dibelah oleh malaikat. Lepas tu dibersihkan, lepas tu dijahit, lepas tu ditinggal macam tu. Tapi jahit tu dia elok-elok lah. Macam tu Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kan. Okey, jadi yang itu yang kali pertama masa Nabi Muhammad kecil dibelah dada baginda. Yang ini kali kedua dada Nabi Muhammad dibelah lagi sekali. Untuk dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Okey. Ingat sampai sini. Okey, jadi sampai di Masjidil Haram, waktu tu malam Sampai di Masjidil Haram, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail bersama baginda Nabi Muhammad SAW berada di Masjidil Haram. Di situlah malaikat Jibril dan malaikat Mikail telah membelah dada Nabi Muhammad SAW. Belah ni untuk apa? Saja-saja nak derma ke? Tidak. Untuk disucikan hati baginda Nabi Muhammad SAW dengan air Zam-Zam, serta dibuang ketulan hitam yang terdapat di dada baginda. Okey, jadi setiap manusia ada ketulan hitam. Ketulan hitam tu apa? Kita tengok hati yang kedua ni. Ketulan hitam ialah tempat syaitan membisikkan rasa was-was. Pernah tak kamu tengah solat, tiba-tiba kamu macam, dah rakaat ke berapa? Rakaat 3 ke rakaat kedua? Tapi kamu tak bincang, kamu macam, aku dah tahiyat awal ke belum? Macam ni rakaat kedua ke ketiga? Itulah rasa was-was. Jadi semua manusia ada rasa was-was tu. Jadi nak buang rasa was-was tu daripada Nabi Muhammad SAW, dibersihkan hati baginda, dada baginda, dan dibuang ketulan hitam tersebut untuk Nabi Muhammad terhindar daripada rasa was-was yang daripada bisikan syaitan itu. Itulah dia. Okey, jadi kita teruskan ceritanya. Kemudian dah dibersihkan dada baginda dengan air Zam-Zam, dah dibuang ketulan hitam tu, dah bersih dah ni. Kemudian dituangkan hikmah ilmu dan iman ke dalam dada baginda, lalu dijahit semula. Dah dada baginda dibersihkan dengan air Zam-Zam, dah dibuang ketulan hitam, memang dah bersih habis. Dituang pula dengan ilmu. Lepas tu dituang pula dengan
keimanan, hikmah iman ke dalam dada baginda. Kemudian barulah dijahit semula. Jadi itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Macam mana Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Okey. Selepas itu dah dijahit semula, apa pula jadi? Malaikat Jibril memberikan Nabi Muhammad SAW dua pilihan minuman. Ada dua minuman, jenis minuman yang Nabi Muhammad boleh pilih. Apa minumannya? Susu ataupun arak. Nabi Muhammad pilih yang mana? Baginda memilih susu. Lalu Malaikat Jibril berkata, engkau telah mendapat fitrah. Jika engkau memilih arak, berarti engkau menyesatkan umatmu. Macam tu. Jadi arak dengan susu, arak tak elok kan? Arak tak sihat. Sampai hari ni pun siapa yang minum arak tu, dia jadi hilang kewarasan otak. Tu yang sampai boleh pukul orang, terajang orang, cakap buruk pasal orang. Lepas tu dah tak ingat dah dia buat apa. Lepas tu dia esoknya dia tak ingat yang dia dah terajang orang, bunuh orang ke apa, sepak, cakap, carut ke orang, dia tak ingat. Sebab tu arak ni tak elok. Masing-masing jauh lah daripada arak. Jangan dekat dengan arak. Okey. Jadi susu ini baik untuk badan. Susu ni macam-macam khasiatnya. Menguatkan gigi. Menguatkan tulang. Kalsium kan. Okey, jadi Nabi Muhammad memilih susu. Benda yang baik. Maksudnya apa? Betul tak? Sebab itulah Malaikat Jibril kata, engkau telah mendapat fitrah. Bukannya mendapat fitrah apa ni, anak guru besar fitrah. Bukan. Bukan fitrah yang itu ya. Fitrah ini maksudnya asal kejadian manusia. Back to normal, back to original macam tu. Dah jadi macam back to original lah. Dah bersih. Back to original. Macam baby baru lahir tu. Baby baru lahir kan dia macam baru keluar, baru lahir, dia macam bersih. Tak tercemar lagi, memang bersih. Bukan macam kita kan, dah besar kan. Lepas tu macam saya dah macam-macam saya lalui. Macam kamu pun macam-macam dah kamu lalui kan. Lepas tu kamu ada dengar orang cakap buruk. Lepas tu kamu ada nampak benda-benda orang buat jahat. Lepas tu macam banyaklah. Kita bukanlah cakap kita dapat benda buruk je, tak. Kita ada dapat buruk, ada dapat baik. Tapi maknanya kita dah bercampur. Ada yang buruk, ada yang baik. Tapi bila Nabi Muhammad, Malaikat Jibril kata, engkau telah mendapat fitrah, maknanya semua benda baik je yang ada dekat Nabi Muhammad tu. Benda baik je. Tak ada yang buruk dah. Baik je. Itulah namanya fitrah. Dia macam original lah. Original. Memang macam tu. Dia tak ada buruk. Dia macam tu. Baby baru lahir. Mana reti nak lempang orang kan? Mana reti nak mencarut dekat orang kan? Dia muak je. Okey, itulah dia fitrah. Lepas itu dah dibersihkan hati baginda, dah dijahit, lepas tu dah diberi minum. Lepas itu, selepas itu didatangkan buruk untuk diisrakan. Buruk. Okey, tengok ni. Allah. Ke tepi lah, ke tepi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Buruk. Ingatkan ejaan ni bawaubu, ba depan bu, ro alif, qaf, rok, buruk. Buruk ni adalah sejenis binatang dari syurga. Keadaannya saya tak tahulah sebab kita tak pernah nampak kan. Jadi buruk ni adalah binatang dari syurga. Dia ada sayap, dia boleh terbang. Dia binatang yang terbang. Jadi buruk ni adalah binatang dari syurga yang dia terbang. Buruk ini adalah kenderaan yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Jadi sepanjang Isra' Nabi Muhammad
naik buruk. Sepanjang Mi'raj tu pun Nabi Muhammad naik buruk juga. Gitu. Maknanya tadi Isra maksudnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dekat Mekah. Kan rumah Nabi Muhammad kan kat Mekah. Jadi dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa dekat Palestin, Nabi Muhammad naik buruk tu. Daripada Masjidil Aqsa nak naik ke alam langit, Nabi Muhammad juga naik buruk juga. Jadi Isra naik buruk, Mi'raj pun naik buruk. Dia sejenis binatang yang boleh terbang. Binatang ni dari syurga, dekat syurga je ada. Kat atas muka bumi tak ada. Jadi siapa nak tengok buruk ni macam mana bentuknya, banyak-banyakkan buat amalan baik-baik. Solat jangan tinggal, kalau boleh jangan melambat-lambatkan solat. Lagi 5 minit sebelum azan tu ready dah ada wudu. Duduk dah atas jadah. Selawatlah, zikirlah apa-apa sementara nak menunggu azan kan. Masuk je waktu terus solat. Lepas tu dah lapang kepala kita. Gitu. Jadi banyakkan buat amalan supaya dia dapat masuk syurga, kita dapat tengok buruk ni macam mana bentuknya. Boleh tak kita nak naik buruk tu juga? Nak try naik juga kan? Kan? Okey. Sampai sini je pembelajaran kita untuk kali ini. Ini je ceritanya. Ni cerita permulaan. Okey, cerita ni dia sebelum perjalanan. Sebelum Nabi Muhammad memulakan perjalanan pergi ke Masjidil Aqsa, tak jalan lagi, baru kat Masjidil Haram lagi. Nabi Muhammad bersih dulu. Dah elok, dah bersih, dah okey, baru boleh jalan. Macam tu. Jadi kita baru cerita permulaan. Kita tak jalan lagi tau. Kita baru nak jalan. Kita baru jumpa naik buruk ni. Kita baru nak naik buruk. Kita tak jalan lagi buruk tu. Okey, sampai situ je cerita kita berhenti. InsyaAllah kita akan sambung dalam video akan datang. Jangan tak tengok tau. Okey, saya harap kamu faham dah, kamu boleh ingat jalan cerita ni. Kamu boleh kongsikan juga cerita ni dengan kawan-kawan lain ke, dengan adik-beradik lain ke, dengan mama papa kamu, nenek ke. Cerita je. Okey, sebarkan cerita ni dekat orang keliling kamu. Sampai sini je pelajaran kita untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum.